A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Ni tak berasa mungkin dia punya suara tak berapa bagus sebab tak berapa silap tidak settings apa nama setting untuk volume ya. Allahumma salli. Dah 2-3 hari tak bersama, so tak setting betul-betul ya. Let me see how I can help you. Mudah-mudahan ya, mungkin apa nama suara tak jelas ya, sebab tak terpakai apa nama volume suara kepada kamera. Patutnya tak patut ya. So now tak pakai speaker, headphone, mudah-mudahan membantu. Tolong respon ya. Tolong respon tentang suara tak. Terima kasih Lina Mukmin ya, dah share, terima kasih. Mun Maisma, terima kasih. Saidin Lamin ya, Nani Triana, Intan Sumaya, Sabridas ya, Coach Amy ya, so Siti Salmia. Cuba cek apa nama Purwanto, cuba tengok Suryati dia beritahu. Zainun dah ada, Litawa dah ada, Jebon dah ada. Tolong bagi tahu tentang suara. Oh okey Nani kata suara okey. Amy kata okey. Terima kasih. Sadil Lamin okey. Nazam Borhan, Nurizan, Nurizan orang Singapura ni pun dah like dan chat. Terima kasih. Ya, Ramlah Zul, terima kasih. Johar kata suara okey tak abah? Terima kasih. Okey, good ya. Rifah kata, Rifah Marjan sedekah subuh. Tahniah ya. Hari ni hari Jumaat, hari yang bagus untuk bersedekah. Hari apa pun okey, tapi hari ni better. Ya, lebih afdal lah ya. So tahniah untuk mereka dapat sedekah subuh dia. Kalau lepas ni sedekah pun apa, hari Jumaat ya, dan banyak selawat. Sangat jelas kata Aidah Muhammad Kasim, terima kasih. Siti Salmia kata suara okey. Cembun Ismail, Suryati kata clear ya. Munma Isma, siapa ni? Khariah Fatimah Abdul Wahab, line clear tak abah? Kak Syuk kata suara okey. Alhamdulillah. Cik Akmal Musa, Jebon Jebon pun dah share ya. Tolong share. 200 orang kita sambung. Hari ni bahagian terakhir tentang membina semangat kejiranan. Alhamdulillah. Maziana, Misa, Cik Na, Dr. Narimah pun dah share. Terima kasih. Intan Sumaya, terima kasih. Mandri, Waalaikumsalam. Wong Jawa kata suara okey. Wong Jawa. Lina kata Lina Mukmin kata okey. Siti Salmiah jelas. Cak Ma kata jelas. Terima kasih. Haji Abdul Rahim kata okey. Ramlah Zul kata okey. Bagus ya. Alright. Sabridas jelas. Misa kata okey. Siti Mariam. Peter Tan kata good morning. Good morning to you Peter. Salam Jumaat. Siti Kusal, Surati. Tak apa, malam tadi balik daripada Penang ya. Ini tu sebabnya boleh buat pagi ni. Kalau tidak, tak sempat. 2 hari kat Penang memang tak dan nak buat dia punya program padat. Sejak pukul 7 pagi dah ada program. Khatijah Harun termasuk program sarapan ya. Norma Bahasa, Cik Asia, Ramlah Zul ya, Zahra Muhammad Nur, Intan Sumaya, Rafidah Hassan. Kita pergi Penang, kita breakfast kat mana? Kat Jalan Agil ya. Bukan yang apa nama Pasarut tu biasa ya. Ni kat Jalan Agil. Oh, luar biasa ya. All in Kitchen, Suryati, Haji Abdul Rahim dah ada. Rahimah Kamsul kata suara okey tu abah. Baik, terima kasih. Siti Marimah kata rindu sebab 2-3 hari tak ada betul ya. So Hajah Zainun daripada Singapura. Rahimah Kamsul dah share. Terima kasih. Mardiana, Ji Fadil dah ada ya. Siapa ni? Syuhada Syakirin ya. Waalaikumsalam. Kefli Zul ada. Nita Azmi, Litawa dah sebut. Kefli dah share. Rifngan Haji Hashim, Waalaikumsalam. Suryati kata jelas. Adila Zukri, Khadijah Harun, Baba Hasan. 171 sikit lagi ya. Hari ni hari Jumaat guys, like dan share to as many people ya.
Dan selamat bekerja, selamat bercuti, selamat bertugas. Hari ni ada yang bercuti 4 negeri di Malaysia. Yang lain bekerja. Johor Bahru Hadir, kata Kefli, terima kasih. Hani Ida, Erita, Wansu, ya. Hasnah Syahri pun dah ada. Rosnah Juzan, Allah Muhammad Nur Azizan, ya. Mun Maisma kata jelas. Okey. Riftah Rifah macam kata pink color. Saja hari Jumaat kan. Nak bagi semangat pink color. Sebab warna untuk naikkan semangat, untuk bermotivasi. Ni Tini Sima pun dah masuk. Terima kasih. Pintar Nazura pun ada. Nur Susila, Nur Nazrizal ada. Norma Basar dah sebut. Nadra Niazulah. Ferlita Ubara dah ada. Terima kasih. Share. 189. Sikit lagi. Jifazil Yan Yayan dah share dah. Terima kasih. Amy Rashidah. Waalaikumsalam. Siti Khadijah. Ya. Iris Arisa. C. Ahwati. Good morning. Terima kasih. Okey, Rifah dah share. Rupiah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Siapa ni? Fauziah Ismail. Nadra. Intan Aziz. Fatin Farhana. Patch Adam Story ada. Afia ada. Terima kasih. Afia selawat Daimah Jumaat. Ada. Fadila ada. Nama kita tu. Syamsina Saad. Rabbani XCXC. Wow. Ya. Zurina Maisa ada. Pipineng tak makan serabai ke tak apa? Ada. Makan serabai juga. Ya. Kita makan dakayan. Tu dia kat balik pulau. Ya. Fatin Farhana. Lepas tu Intan Aziz. Amir Rashidah. Irdawati. Muhammad Izwan. Fauzia Ismail dah sebut. Ras Ana. Okey. Fatin Farhana. Ahmad Rizkita Smith ada. Surati Ahmad. Nur Fadli. Dah cukup kot? Dah. 207 orang dah share. Terima kasih. So kita sambung bahagian terakhir, ya. Bahagian kelima, kita punya topik on bagaimana nak memperkasa semangat kejiranan, ya, dalam konteks keluarga Malaysia, ya. Tuan Abang ingat 3 days ago Tuan bincang tentang poin nombor 13. Ni dah sebut, ya. Bela atau pertahankan jiran. We must defend our neighbours, ya. Don't try to condemn. Orang kutuk neighbour kita tambah-tambah. Memang jiran aku memang tak guna. Memang aku pun don't do that, because you are going to have that neighbour forever unless you move or that person move. Ingat peribahasa Mesir. Jangan risau dengan jiran yang jahat. Mudah-mudahan dia berpindah ataupun ditimpa musibah. Peribahasa Mesir, ya. Tak apa terbaca. Jangan risau tentang jiran yang bermasalah. Dia akan ditimpa musibah ataupun kata tu pindahlah, ya. Tak apa tengok aircon kenapa tak sejuk. Rupanya bersemangat pagi ni, ya. Dah kena dah kena premium cokolate ni. Tu sebabnya rasa hangat sikit, ya. Tok Abah dah rasa dah. Biasanya minum 3 teguk, hari ni minum 7 teguk. Sebab malam tadi lapar sikit. Tak ada nak makan mi saja. Makan mi saja. Ya. Tok Abah dinner malam tadi pukul 11 habis kelas bahasa Arab. Sebab kalang kabut balik daripada airport, terus bahasa Arab pukul 9 sampai dekat pukul 11 barulah dinner. Tak pernah buat. Selalunya Tok Abah dinner sebelum maghrib. Tapi malam tadi darurat. So, poin 14, beri salam dan tegur sapa jiran. We must first to greet our neighbor. Barang siapa yang memulakan beri salam ataupun menyapa jiran, kita akan pertamanya dapat pahala ekstra, ya. Dalam memberi dan menjawab salam ada 70 kebaikan, 70 hasanah, 69 yang untuk yang memberi salam walaupun hukumnya sunat, 1 hasanah untuk orang yang menjawab salam walaupun hukumnya wajib menjawab salam. Sebab Allah nak suruh kita memulakan sesuatu yang positif, memulakan benda yang baik. Dan orang yang memulakan beri salam akan membuang sifat sombong, riak, ujub, takabur dan sifat bakhil. So bagi salam. Tak kisahlah aku orang besar, engkau orang besar, aku orang kecil. Kau ibarat gajah, ku hanya semut merah. Teringat lagu lama, ya. Walaupun jiran kita orang besar, kita orang kecil. Atau, maaf, kita orang besar, jiran kita orang kecil, jangan sombong. Kita mulakan bagi salam. Awak besar ke orang kecil, awak gajah ke, semut merah ke, awak dulu memberi salam untuk buang sifat ujub, riak, ujub, takabur, bakhil, dan kita dapat ekstra pahala. Wow. Ya. Dan tak sebut nombor 15,
penuhi undangan jika tanpa uzur. Kalau tak ada uzur, orang jemput untuk kenduri kahwin, untuk kenduri, untuk jamuan, untuk makan petang, untuk ngeteh, dijemput oleh jiran, ya, penuhi undangan. Itu satu kewajiban. Kalau tak ada aral, tak ada perkara yang apa nama kerjalah yang dapat apa ni, kalau tak ada hal yang mustahak, penuhi. Memenuhi apa nama undangan jiran adalah satu kewajiban sebenarnya. Satu perkara yang sangat baik, sangat dituntut, besar pahalanya. Untuk silaturahmi. Untuk silaturahmi, sebab tu ada pesan dan pesan jiran yang terdekat lebih rapat daripada adik-beradik kita sendiri yang duduk jauh daripada kita. Adik-beradik kita mungkin kat tempat lain, kat taman perumahan lain, kat negeri lain atau negara lain di dunia. Jadi jiran kita lah lebih hampir yang berbanding adik-beradik kita yang duduk jauh. Ada adik Tok Abah seorang kat Sarawak, seorang kat Terengganu, ya, seorang kat JB, ya, jauh, ya, Tok Abah kat Bandar Baru Bangi. Jadi jiran-jiran ni lah, ya, kalau sakit ke meninggal dunia ke, mereka lah orang pertama yang akan ziarah dan membantu menguruskan hal-hal yang berkaitan. Baik. Okey, so itu revision lah. So yang ke-16. Tapi sebelum untuk sebut yang ke-16, hari ini punya sambung, ya, Tok Abah kena ingatkan balik program kita pagi ni, Abila kita dibawakan oleh program kata orang tu Perkasa Mental. So the day is tomorrow, 18 Jun. Tok Abah dengan beratus-ratus peserta yang telah mendaftar, Tok Abah excited akan bersama anda pukul 10 pagi sampai jam 1 insya-Allah. Yang kita bincarakan tentang bagaimana nak memperkasa mental, ya, kesihatan mental. InsyaAllah, ya, Tok Abah akan terangkan dari A to Z lah, ya, mula-mula tentang, ya, apakah kepentingan kesihatan mental dan senario statistik. Ingat, 2020 satu orang bunuh diri sehari, dia punya purata, ya. Tahun lepas 2 orang bunuh diri, 600 lebih yang bunuh diri tahun lepas, ya. Itu tak termasuk yang masalah cerai berai, yang bergaduh, yang apa nama minta counselling, yang prestasi menurun, yang sakit, yang berkonflik, macam-macam akibat masalah tekanan mental, sama ada stres, kemurungan, anxiety, atau banyak itu bipolar, schizophrenia, tu macam-macam. Dia masalah mental ni ada 200 jenis ikut kajian yang Tok Abah baca. 200 jenis tekanan mental, masalah mental, ya, termasuklah akhirnya sakit mental. Ya, itu kena rehat di tempat yang sangat bahagia yang digelar sebagai hospital bahagia. Gurau-gurau juga buat seriusnya. So besok, kalau boleh janganlah esok pagi buat nak register, kesian, ya, sahabat-sahabat kita, staff kita yang menjaga untuk bagi link, bagi nota dan sebagainya, ya. Dan bagi e-book untuk mereka yang mendaftar, ya, akan dapat apa nama kata tu, e-book percuma. E-book tu pun Tok Abah buat luar biasa, ya. Kita buat dengan penuh kasih sayang, dengan penuh apa nama pentakulan, ya. E-book yang nilainya, kalau kata sahabat publisher kata, ini kalau jual kat luar ni RM99 pun boleh, sebab dia punya konten tu bukannya berapa panjang pendek, kontennya boleh merangsang kehidupan bukan satu keturunan, 7 keturunan insya-Allah akan terkesan, ya. Kalau makan satu keluarga RM100, ya, pun habislah kot habis. Kalau makan kat kedai, ya, makan biasa-biasa satu keluarga 4-5 orang, RM100 habis. Tapi ini untuk apa nama santapan rohani, santapan minda, santapan yang akan mengubah diri kita, keluarga kita, ya, untuk 6-7 keturunan insya-Allah, ya. Untuk yang ini masih RM69 plus e-book yang bernilai RM99, semua percumalah, ya. Dan so far dah beratus peserta, so apa excited. Esok, ya, pukul 10 pagi hari Sabtu sampailah jam 1 kita bersama, kita akan berinteraksi, bersoal jawab, ya. Dan Tok Abah akan bagi 41 tip. Tok Abah pun baru repair nota tu 3 hari lepas. Kak Penang pun betulkan lagi nota, dapat lagi input tentang bagaimana nak memperkasa kesihatan mental secara yang sangat praktikal dan magical insya-Allah. Ya. Itu pada esok. Dan Tok Abah pun nak excited, ramai dah mendaftar yang akan berjumpa Tok Abah secara live, secara dalam kelas seminar di Dewan Institusi Fadilah Kamsah pada 21 Jun, iaitu psikologi tempat kerja. Tok Abah dengan Cikgu Saiful akan membantu apa nama kita punya maksimum cuma 40 orang, ya, dalam dewan tu, ya. Walaupun dewan tu boleh muat 80 orang, tapi kita nak ikut SOP, kita nak dapat perhatian, kita limit ke 40, ya. So far dah memang lebih kurang itulah, ya. So masih ada lagi, ya, 10-15 tempat lah, ya. Kita tak ambil banyak-banyak, ya.
Dan kita itu untuk psikologi tempat kerja sangat seronok, Tok Abah excited, ya, kita akan bersama-sama dalam kelas, ya, pagi sampai petang kita akan terangkan bagaimana nak mengenal diri, mengenal kawan-kawan, terutamanya yang berlainan gender. Orang lelaki memahami perempuan, orang perempuan memahami lelaki, sama ada bos, pekerja, anak buah dan sebagainya. Apa kesukaan dan kebencian masing-masing kita fahamkan, cuba nak fahami, sebab kita dapat berinteraksi untuk kelangsungan organisasi, dan ilmu itu boleh dibawa ke rumah, dalam organisasi, dalam jamaah, di mana-mana sesuai. Psikologi di tempat kerja, nama kursus, tapi sesuai untuk di mana-mana, ya. Okey. Dan of course last, ya, kita punya program pada 28 hari bulan Jun, memperkasa integriti dalam organisasi kita. Dah ramai juga dah mula mendaftar. So bos-bos hantar staff you, bos-bos datang ke program kami. InsyaAllah you dapat kata tu membantu anak buah you bagaimana nak memperkasa integriti. So negara kita dicabar dengan isu integriti dan relevant all the time. Baik, Tok Abah sambung, ya. So tip nombor 16 hari ini, bahagian yang terakhir, ya. This is bahagian yang kelima, bahagian terakhir tentang bagaimana memperkasa semangat kejiranan. Kalau kita bersemayang berjemaah kat masjid, kita beriktikaf kat masjid pun, apa maksud hadis Nabi? Barang siapa yang memberi nasihat, ya, ataupun keluar daripada masjid, kita beriktikaf ni, pahala berterusan ke iktikaf masjid, ya, dalam bulan Ramadan pun, last Ramadan. Tapi ada orang nak minta nasihat, nak minta bantuan untuk diberikan bergaduh ke, nak minta didamaikan, minta counselling dan sebagainya, kita keluar daripada masjid untuk bantu mereka, itu lebih afdal daripada kita duduk beriktikaf dalam masjid. Beriktikaf dalam masjid itu satu amalan, kalau 10 akhir Ramadan sangat-sangat besar pahalanya. Tapi memberi nasihat, ya, atau mendamaikan jiran yang bergaduh ataupun orang yang bermasalah jauh lebih hebat. Jadi nombor 16, beri nasihat, ya, bila diminta, damaikan jiran yang bergaduh. Damaikan. Bila kita nak damaikan jiran yang bergaduh, kita boleh bermuslihat, boleh berbohonglah, white lie. Contoh, ya, Ahmad dengan Bedul bergaduh. Tu Tok Abah pergi ke rumah Mat, si Ahmad ni, "Mat, aku jumpa Bedul semalam." Tak ada pun. Bedul kirim salam, lepas tu dia bagi kau ni, ada kuih bagi kau ni, Nur aku sampaikan. Padahal Tok Abah yang beli kuih kat kedai. Tok Abah berbohonglah, bermuslihat untuk mendamaikan si Bedul dengan si Ahmad, ya. Pergi pula ke rumah si Bedul, "Dul, aku baru singgah rumah Mat." Ya, memang betul. Dia kirim salam. Tak ada pun, dia tak kirim salam. Tapi Tok Abah bawa cerita, dia kirim salam, dia puji-puji kau, dia cakap kau kawan baik dia, dia bagi dia buat bagi kuih, fruit cake lah, Tok Abah beli kat kedai. Tok Abah nak damaikan jiran yang bergaduh dengan bermuslihat. Itu diharuskan. Salah satu tempat yang boleh berbohong, quote unquote berbohong, white lie, untuk damaikan dua pihak yang bertengkar. Subhanallah. Ini peranan kita, ya, bukan batu api. Aku memang dah kenal Fadilah tu, sombong, kedengkang, cakap aja kat sana sini, tapi sombong. Bukan kita nak bela, bukan kita nak damaikan, kita berjadi batu api. Don't do that please, no more. Itu zaman bila? Zaman bila, ya? Orang yang beradab, ya, orang yang beradab sangat mementingkan jiran, ya, mementingkan jiran. Ingat, ya, jiran yang baik adalah harta yang sangat bernilai, kata peribahasa Cina. A good neighbor is very very valuable, kata peribahasa Cina. Ya, a good neighbor is very 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 expensive, kata orang Korea. Kawan Tok Abah seorang profesor Korea. Sikit akan cakap very expensive, very expensive, expensive lah, mahal, very expensive. Dia pelat Korea. Ya, tapi belajar sama dengan Tok Abah di Amerika, tapi pelat dia pelat Korea. Mungkin banyak sangat makan kimchi sampai pelat dia lebih teruk daripada pelat Jawa. Jangan marah, ya, Tok Abah geng Jawa, ya. Alright, tip nombor 16, ya, beri nasihat bila diminta. Tok Abah orang tua macam ni banyaklah, ramai, ya. Semalam Tok Abah kat Kampung Agong, di Penang, ya, di Pulau Pinang, Kampung Agong. Tok Abah pun heran juga, kenapa nama Kampung Agong? Rupanya
Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Pengediam Tuan Agong yang merasmikan kampung itu. Cantik, very nice ya. Nak masuk cuma RM RM5 je. RM5 saja untuk masuk tu ya. Ramai ya, semalam hari kerja ramai, ada orang Langkawi, ada orang Sabah, ada orang Negeri Sembilan. Tok Abah jumpa. Tok Abah tahu dia orang di mana sebab ya kita muka Zul Arifin, jadi yang sibuk nak ambil gambar. Tok Abah pakai mask tu. Dia kata, "Tok, ambil gambar." "Silap ni, awak silap orang. Saya Zul Arifin." Tak kisahlah, Zul Arifin pun tak apalah, kita nak ambil gambar. Tapi yang Tok Abah terkesima semalam bila ada sekumpulan guru-guru ya, sekumpulan guru-guru daripada Kedah lah ya, dia mai sebab sekolah tutup, sebab ramai anak murid yang kena penyakit mulut mulut tangan kaki tangan mulut tak apalah ya, penyakit tangan kaki dan mulut ya. So ditutup dia punya tadika, depa mai ya 6 orang. Depa ambil gambar dengan Tok Abah. Yang cikgu yang paling sini tengok Tok Abah, dia kata, "Lah, sejak kecil saya dengar Tok Abah menangis dia, menangis." Allah, orang tua menangis agak hodoh lah. Gurau ya. Kalau budak menangis comel. Orang yang dah habis tak budak purba nak menangis tak berapa comel. Dia menangis ya, sebab sedih ya, seronok. Orang perempuan kalau seronok depa menangis. Dia seronok jumpa Tok Abah. Sejak kecil dia berangan nak jumpa Tok Abah. Dia jumpa kat tempat kat Kampung Agong Pulau Pinang. Dia teriak no. Dia teriak Allah. Tok Abah pun tak boleh nak buat apa. Tapi dia teriak selepas ambil gambar. Jadi selepas tangkap gambar, so mereka teriak, okey lah tu. Kita gambar tak hodoh sangat. Okey, itu pengalaman semalam ya. So alhamdulillah ya, alhamdulillah. So, nombor 17. Nombor 17 tip nombor 17 untuk memperkasa semangat perjalanan ialah bersabar dengan karenah jiran. Jiran kita ni ada karenah masing-masing. Ada yang banyak cakap, ada yang tak banyak cakap. Ada yang suka masak, ya, ada yang suka bunyikan dia punya muzik kuat-kuat. Ada yang kalau bergurau dengan suami isteri, bergurau macam berperang sabil, ya. Kalau ya tengah malam buta mereka masak ya, macam-macam lah ya, kerana ya telah tu buat jemput orang ya. Kadang depan rumah kita penuh dengan kereta jiran ya, neighbor dan sebagainya. So ada jiran kita yang banyak karena banyak dia punya idiosinkrasis, kita kena sabar ya, sebab masing-masing ada perangai masing-masing. Tapi tak apa ya, kita doakan jiran dalam diam, maka malaikat aminkan dan doakan kita. Barang siapa yang doakan jiran 40 hari berturut-turut, kata seorang ulama kepada Tok Abah, kalau kita doakan jiran 40 hari berturut-turut, kita akan sayang hormat pada jiran itu, jiran pun akan sayang hormat kat kita, insya-Allah. So do something positive to alleviate the situation. So when you start changing positively, Allah will change our neighbors accordingly. Anda Tok Abah tak mampu nak ubah jiran, karenahnya, perangainya, tak boleh, kita tak mampu. Tapi bila kita ubah diri kita secara positif, Allah ubah jiran-jiran kita. Itu kata-kata Jalaluddin Arumi yang Tok Abah dah ulang. Semalam aku orang yang pandai, aku nak mengubah dunia, nak mengubah jiran, nak mengubah orang lain. Hari ini aku orang yang bijaksana, aku nak ubah diriku sendiri. Sebab Jalaluddin Arumi ini seorang penyair, seorang yang suka bernazam, bernyanyi lah, berlagu dalam menyampaikan dia punya hujah, dia punya syair, dia punya prosa, dia punya penulisan. Jalaluddin Arumi seorang pujangga, seorang penyair, seorang ahli sufi. Luar biasa ya. So bersabar dengan karenah jiran. Sebab kadang-kadang kita sangka kita normal, kita pun ada idiosinkrasi, ada karenah yang mungkin menjengkelkan jiran kita. Ya, faham kan? Pada kita okey. Tetapi rupanya pada jiran kita punya perangai itu memedapkan mereka. Ini bahasa yang Dewan Bahasa pun terkejut. Apa Pak Tok Abah ni memedapkan, mana ada ya. Bersabar dengan karenah jiran. Nombor 17 ya. Okey. Nombor 18
Kalau orang putih, dia cakap direct. Atau apa pernah belajar lama lah. Ya. Campur-campur semua ada 6 tahun ke Amerika. Ya. Sejak buat master, sabbatical setahun, buat PhD. Ya. So, total 6 tahun di Amerika lah lebih kurang. Ya. So, satu perkara yang dia belajar di luar negara ni ialah jangan tanya perkara yang sensitif. Jangan tanya apa kerja dia. Kecuali dia ceritakan. Ya. Jangan tanya gaji dia. Allah, orang kita, hang kerja berapa kali? Biasalah kita. Alah, tak banyak, dalam RM20,000 je sebulan. Allah. Jangan tanya gaji orang. Itu perkara yang sangat sensitif. Dan satu lagi, jangan tanya umur orang. Apa nama? Macam mana? Macam mana cakap bahasa Arab nak tanya umur? Tok Abah baru belajar malam tadi, lupa. Bukan min. Min umurika. Min umur. Kam umur. Kam berapa? Kam umuruka. Kalau laki-laki, umuruki. Kalau perempuan, Kam ni berapa? Berapa? Kam umuruka. Kam umuruki, ya. Itu soalan yang sangat sensitif. Jangan tanya soalan yang sensitif. Umur kita berapa umur? Tapi kalau Tok Abah bertanya dengan orang tua-tua, ya, dia pun tanya umur kita. Tok Abah berapa umur Tok Abah? Tok Abah kata baru 17. 17 terbaliklah, oi. Baru 71. Tok Abah pun dah ditanya umur kita. Tuan berapa tuan? 50 ke? Dia sebenarnya nampak dah teruk. 50. Hei! Saya dekat 80, 50 pula. Dia pun seronok. Memang nampak 80, tapi janganlah kita kata, ni dekat 90 ni, janganlah. Ya, bagi dia naik semangat. Ni tuan macam 50 ada tak? Padahal kita tahu dia dah 80. 50, saya ada dekat 80, 50 pula. Wah, seronok. Seronok dia. Kita kalau minum sama mereka, mesti dapat belanja punya. Confirm dibayarkan. Selagi kita punya bil tak lebih daripada RM3. Kalau dah lebih daripada RM3, bayar sendirilah. Ya, elak tanya perkara sensitif. Ya, itu sebabnya Tok Abah sangat sedih. Ya, orang kita ni kadang berbahasa. Ya, niat baik tapi cara tak kena. Jiran meninggal dunia, anak ke, sibuk tanya dengan tuan rumah asbab meninggal apa dia. Jangan tanya pada orang yang sedang bersedih kenapa anaknya meninggal. Memanglah ajal maut di tangan Allah. Ya, kan dia jawab dengan jawapan yang sebenarnya kan awak kecil hati. Ya. Macam mana boleh meninggal arwah ni? Israel datang ambil nyawa dia. Padan muka, ya. Itu jawapan yang tepat sebenarnya. Macam mana boleh meninggal? Israel datang. Bila Israel datang memanggil, itu sebab kita meninggal. Yang aksiden, COVID, sakit jantung tu asbab. Sebenarnya yang sebab utama dia meninggal sebab Israel datang cabut nyawa. Jangan tanya pada orang yang sedang bersedih, tanya pada orang lain, jiran-jiran, keluarga jauh, ya, yang tidak terlampau terkesan dengan tragedi. Awak ni nak tanya, itu sebab Tok Abah sedih sangat. Ya, Tok Abah pernah counsel seorang manusia yang setahun selepas meninggal, anaknya dia masih trauma sebab jirannya tak sensitif. Awak, anak hang boleh meninggal ni. Awak, dia tanya orang yang sedang bersedih, sedang sengsara. Dia tepuk, pasal apa dia meninggal? Pasal apa dia meninggal? Pasal apa dia meninggal? You know what happened after 1 year? Siapa-siapa tepuk bahu dia, dia menangis. So Tok Abah tengok, ini mungkin sebab masa anaknya meninggal, beratus orang tepuk bahu dia sambil bertanya, macam mana arwah boleh meninggal? Macam mana anaknya boleh meninggal? Ya, so be sensitif lah. Di samping jangan tanya soalan yang sensitif, jangan tanya soalan yang jujur, ya, ikhlas tapi tak kena. Maaf ya. Tok Abah pernah tegur para pemberita, wartawan-wartawan. Ni Tok Abah dah cakap kat TV banyak kali. Dah tegur wartawan-wartawan daripada semua TV yang Tok Abah jumpa lah. Kalau awak nak scoop pun, Tok Abah pun pernah jadi belajar tentang kewartawanan, ya. Nak dapat scoop pun, janganlah tanya orang yang tengah sengsara, ya, tentang hal kematian, tentang tragedi. Suami baru meninggal, mati lemas, awak sibuk interview isteri. Kononnya nak dapat dia punya scoop yang istimewa, ya. Isterinya menangis lah, gitulah, teriak, ya, sampai pitam-pitam. You kata, wah, berita yang hebat. Kurang asam. Ni kurang asam namanya, tak sensitif. Tanya orang lain. Orang lain tak scoop.
Tak special. Kena tanya isteri mangsa. Kurang ajar. Pada Tok Abah itu kurang ajar, kurang sopan dan agak tak sensitif lah. So, wartawan please lah. Jangan dengan tuduh, alah Tok Abah tak tahu. Tanya isteri dia lah, orang terdekat lah yang paling, apa nama, scoop yang paling hebat. Kewartawanan yang jangan. Awak ada hati, tak ada perut. Awak ada perut, tak ada hati. Ya, ada perut, tak ada hati. Itu yang orang Melayu kata, kau ni tak ada hati perut. Ya. You don't have feeling. You don't have compassion. You may have a heart, but you don't have compassion. Ya. So, awak sangka awak buat kerja awak dengan hebat. Tapi awak orang yang mementingkan diri sendiri. Awak takut-takut tak selamatlah dunia dan akhirat. Dengar ya pesan Tok Abah ya. Tak ada niat lain secara daripada nak betulkan benda yang tak betul. Sebab Tok Abah pun banyak benda yang tak betul. So, mudah-mudahan bila Tok Abah tegur orang lain dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah akan hantar orang-orang tegur Tok Abah sekeluarga dengan ikhlas untuk perbaiki diri. Bila Tok Abah baru cakap pada seorang sahabat pagi tadi Tok Abah jawab ya, bila kita niat baik, amalan kita baik, Allah akan hantar orang-orang yang baik untuk membantu kita. Kalau niat kita baik, cara kita buat kena baik, sebab niat tidak menghalalkan cara. Niat baik, cara yang baik, Allah hantar orang-orang yang baik untuk bantu kita insya-Allah. Itu hukum Tuhan, the law of nature, nature's law. Ya, yalah. So, ingat program kita pagi ni dibawakan oleh ni program esok ni. Program esok ya. Esok ialah program Mental Perkasa. Dah beratus orang register. Kalau boleh hari ni hari terakhir lah. Ya, tolong register. InsyaAllah masih dapat e-book percuma. E-book yang bernilai RM99 secara percuma. Sangat cantik, sangat impactful. Kontennya Tok Abah dah menulis, dah menyiapkan dengan penuh kasih sayang dan penuh ketelitian setakat yang mampu. Berpuluh tahun punya pengalaman Tok Abah garapkan dalam buku ya, e-book ya, memperkasa mental, kesihatan mental ya, untuk ini jom perkasa mental. Tips untuk memperkasa mental. Ada 41 tips. So sangat pada Tok Abah sangat bernilai. So kita akan berikan pada anda untuk mereka yang mendaftar hari ini ya. So hari ini hari terakhir lah sebab besok programnya 18 hari bulan 6 ialah program Mental Perkasa. Dan untuk mereka yang belum lagi join Tok Abah punya Telegram channel, boleh masih join. Pagi tadi Tok Abah tengok 1.3K. So 1,300 orang lebih ya yang telah masuk dalam grup channel Mental Perkasa. Dan insyaAllah kita akan buat 10 program pada tahun ini tentang berkaitan dengan mental perkasa. So mereka yang masuk dalam Telegram channel akan dapat special offer lah. So masuk dalam Telegram channel waiting list mental perkasa, anda akan dapat manfaat ya. At least dapat tips jadi kawan kita. Alright. Dan jangan lupa ya, kita punya program. Dan Tok Abah betul lah, Tok Abah setiap hari masih mengamalkan kita punya Kondisi Plus ni. Kondisi Plus ni ya, ada Cordyceps ya, herba yang banyak antioksida yang dapat repair. Tok Abah ni excited sebab ya, Tok Abah 10 tahun yang lepas hampir-hampir doktor pakar, kawan Tok Abah tu doktor pakar bedah ya, ortopedik, Datuk Zul ya. Datuk Zul kata, alah, you punya lutut dah tak boleh repair dah, tukarlah kneecap, I buat special punya daripada titanium ya, customize ya, I do it for you. Yang kanan yang kiri ya. That was 10 years ago. Dia suruh Tok Abah tukar Tok Abah punya kepala lutut ni. Memang teruk, sakit ya, nak sembahyang susah, tapi ya dengan doa, dengan ikhtiar dan ujung-ujungnya dapat pula Kondisi Plus. Alhamdulillah, turun naik tangga ringan, sembahyang sembahyang fardu Tok Abah akan sembahyang normal, secara normal. Sembahyang sunat Tok Abah duduklah ya. Sembahyang sunat Tok Abah duduk ya. So alhamdulillah ya. So okey. So Kondisi Plus ya. Ada orang panggil Tok Abah tak boleh jawab sebab Tok Abah sedang berlive dengan anda. Ada orang panggil ya. So ni Kondisi Plus, mudah-mudahan dapat membantu. Ada link kat atas tu ya untuk dapat bersama-sama ya, insya-Allah ya. Okey. Baik. So ialah tanya perkara yang sensitif ya, nombor 8 ya, nombor 16. So tip nombor 19. Tip nombor 19, jangan terlalu lama bila berziarah. Ini pun kita kadang-kadang, orang kita ni lah, orang Malaysia ni, kita ni sangat sopan, tapi kadang kita terlampau nak sopan sampai kita terlebih-lebih ya. Don't overstay your your visit lah ya.
kadang kita terlampau lama sangat sebab seronok dapat berjumpa, ya. So orang yang sedang sakit contohnya, dia nak privacy, dia nak rehat. Tapi dia jaga hati kita, dia senyum, dia ketawa, dia nampak seronok, tapi dalam hati mungkin, sudahlah aku letih, aku nak rehat, ya. So kita sebaik-baiknya kalau nak ziarah orang sakit, paling lama kata orang yang mengkaji 10 minit. Datang, tanya khabar, bawa buah tangan, ya. Bawa buah tangan, bawa hadiah yang sesuai dengan orang sakit. Dia sakit kencing manis teruk, hampa datang bawa musang king, itu kejam, ya. Dia kencing manis teruk, awak bawa musang king, kan sengsara dia. Awak buat coklat, ya, yang banyak, ini untuk cucu pada yang sakit dia. Bawa coklat banyak-banyak, dia kena kencing manis, contohlah. Jadi bawa hadiah yang sesuai, ya. Yang mudah-mudahan dapat menceriakan, ya. Bertukar-tukar hadiahlah kamu dengan jiran-jiranmu, dengan kawan-kawanmu untuk satu rahim, walaupun dengan orang kaya. Lebih kurang maksud hadis, ya. Lebih kuranglah maksud hadis yang Tok Abah pernah belajar, ya. Google, ya, tolong tabayun ketepatan hadis itu dan dia punya status hadis, ya. Jangan terlalu lama bila berziarah, ya. Datang ziarah, ya, bertanya khabar, doakan dia, ya. Kalau munasabah, sentuh kakinya, pegang kakinya, doakan doa untuk kesembuhan. Dalam bahasa Arab boleh, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa apa pun okey, ya. Kita doakan dia, lepas tu mudah-mudahan dia sembuh. Ciao, ya. So pesan Tok Abah, kalau orang sakit, Tok Abah akan baca bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahzir 7 kali. Kita pegang tempat yang sakit, dapat membantu meringankan bebannya, ya. Dan pesan pada dia, banyak beristighfar, ya. Kalau orang Islam, ya, istighfar banyak-banyak sebagai terapi, sebagai ubat. Istighfar akan mencuci semua dosa-dosa, insya-Allah. Dan sakit orang awam disebabkan oleh dosa yang lalu. Untuk orang awam, orang biasa, macam Tok Abah ni, kalau sakit tak dapat tidak, sepuncanya dosa-dosa yang lalu. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aidikum. Bila kita ada musibah, penyakit dan ujian mihna Allah, disebabkan oleh dosa-dosa kita yang lalu. Dan Khalifah Umar Abdul Aziz pun berkata, ya, sesungguhnya penyakit kita disebabkan oleh dosa-dosa yang lalu, ubatnya ialah dengan bertaubat, ya. Jadi kalau kita berziarah, ya, ziarah untuk contohnya orang sakit, jangan lama-lama. Berziarah untuk orang nak pergi ke Mekah, ya, nak pergi Mekah, jangan lama-lama. Orang yang balik Mekah, balik umrah, jangan lama-lama sebab dia penat, ya. Dia nak melayan orang lain juga, ya. Itu jangan terlalu lama bila berziarah, ya. Ada tertib, ada dia punya SOP-nya. Just because dia orang kawan lama, awak pun nak duduk lama-lama. Kecuali awak kata, saya minta diri, ya, takut awak penat ke. No, please. Dia betul-betul. Jangan, awak nak balik cepat sangat, tapi you nampak dia saja berbahasa. Okeylah, saya duduk lagi lah 2 jam. Memang tak tahu bahasa lah tu. Kalau you tahulah kalau orang nak mengajak sungguh-sungguh. No. Ada lama tak jumpa you. Please. Dia berdiri sampai stop awak. Itu serius. Dia suruh awak duduk lama sikit. Tapi takkan kejap aja baru nak balik dah. Kalau sekadar cakap begitu, boleh caw. Takkan kejap aja. No, tunggu. Ni orang dalam tengah buat rumah, tengah buat air tu. Dengan cucuk kodok tu. Kejap. Itu serius. Itu serius dah. Dah sebut cucuk kodok semua. Serius lah tu. Kalau tak keluar juga, malulah dia. Jangan terlalu lama bila berziarah. Itu tertib, kita berjiran, ya. Alright. So ingat adik-adik, program kita hari ini dibawakan oleh webinar esok is webinar Mental Perkasa. Tomorrow 18 Jun harinya 10 pagi sampai 1 lah, ya, dengan soal jawab sampai pukul 1 tengah hari. So kalau boleh register hari inilah, janganlah besok kalang kabut, kesian, ya. Cikgu Nazir dan Cik Ikin, pejabat kalang kabut, dia nak tolong nak siapkan senarai peserta dan sebagainya untuk Tok Abah nak tahu senarai nama peserta sebab Allah murka kita yang tahu wajah sahabat kita tapi tak tahu namanya. Sebab Tok Abah akan nampak wajah you mudah-mudahan kat Zoom nanti nampak tapi tak tahu nama. Tu tak cantik.
So I want to know the senarai nama. So tolong register hari ni. Ya, register hari ni ya. Jangan sampai besok pagi. Ada tu. Besok pagi register bukan tak boleh. Tapi kalang kabut sikit lah. So register hari ni. Hari terakhir. Sebab hari ni 17 Jun. Besok program mental perkasa. Bagaimana nak memperkasakan mental. Apa punca kita ada tekanan mental, masalah mental, simptom-simptom orang ada masalah mental, ya, personality kita yang menyebabkan kita bersakit mental. Dan Tuan akan kongsi 41 tip yang praktikal dan magical untuk memperkasa kesihatan mental. Dan of course doa-doa yang berkaitan. Subhanallah, sangat useful, sangat pada Tuan sangat mahal dan sangat berfaedah untuk diri kita sekeluarga, ya, untuk kebaikan diri, keluarga, organisasi dan satu umat sejagat akan dapat manfaat, ya. Okey, ya. Dan program kita juga dibawakan oleh program psikologi di tempat kerja pada 21 hari bulan Jun. Minggu depan, ya. Tok Abah bersama dengan Cikgu Saiful akan dalam kelas dalam Dewan Inspirasi Fazilah Kamsah di Bandar Baru Bangi. Ya, so dah ramai juga yang mendaftar. Tok Abah excited sangat. So kita tak terima ramai, ya. Maksimum 40 orang. So mungkin ada sikit lagi seat, ya, untuk mereka untuk join kami. Masih ada masa 21 Jun. Psikologi ke tempat kerja, kita memahami, ya, perbezaan antara lelaki-lelaki perempuan, bagaimana kita nak berkomunikasi dengan lelaki dan perempuan, apa kesukaan dan kebencian orang yang berlainan gender dalam konteks kerjaya, dan sesuai juga untuk masalah di rumah tangga. Psikologi di tempat kerja menarik, seronok dan yang penting berfaedah. Ya. Dan of course kita akan bincang program integriti pada 28 Jun. Integriti pendalam organisasi, program yang sangat penting untuk semua manusia lah. Bagaimana nak memperkasa integriti. Integriti ialah melakukan benda baik dengan cara terbaik bila orang tak nampak, bila orang tak tahu. Itu orang yang berintegriti. Dia buat apa pun terbaik lillahi ta'ala, ya. Okey. So adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak wrap up ni, ya. Tok Abah nak kongsilah satu dua perkara yang terakhir ni. Sebab nilah masih lagi dengung-dengung malam tadi pun, ya, balik daripada airport aja. Terus ada kelas bahasa Arab pukul 9 sampai pukul 10.30 lebih, ya. Lepas tu makan tak jumpa pun cucu-cucu yang duduk kat rumah, ya. Tak dan nak jumpa mereka. Yang ni nak jumpa cucu start lagi, nak breakfast. Dan mudah-mudahan Tok Abah nak doakan anda semua, ya. Hari ni hari Jumaat, banyak berselawat, ya. Jangan lupa surah Al-Kahfi, ya. Trim apa yang patut, potong kuku. Tok Abah dah cantik, dah potong kuku semua dah cantik dah, ya. Trim apa yang patut, pakai yang terbaik untuk solat Jumaat untuk orang lelaki. Wangi-wangi, kemaskan diri, banyakkan selawat, bersedekah, ya. Kalau dah sedekah subuh cantik, Tok Abah tempat sedekah subuh tadi. Dan kalau boleh sedekah juga di masjid. Ya, kita sedekah juga untuk lapan asnaf ke, untuk pembangunan masjid ke, ya. Mudah-mudahan, ya. Tok Abah baca pagi tadi satu update status daripada adik Tok Abah. Sangat bagus. Tok Abah share, ya. Tok Abah share dengan you all apa-apa yang adik Tok Abah share dengan kami. Allahumma salli ala Muhammad, ya. Sangat cantik sharing daripada Yusuf Al-Qardawi, ya. Yusuf Al-Qardawi tengah cari ni, dia susah nak dapat pula, ya. Ya, Kamsah Kenan. Mana dia? Yusuf Al-Qardawi. Ni dia. Bila dirimu sedang sempit dan gundah, jangan lupa bersedekah. Buat muah hari Jumaat, ya. Bila matamu basah sedih dan hatimu patah, segeralah bersedekah. Bila dirimu kalah atau tak ingin kalah, perbanyak sedekah. You don't want to lose, you want to get up from being defeated, sedekah. Bila kakimu melangkah dan ingin mudah, segeralah bersedekah. Nak senangkan kerja, sedekah, ya. Bila inginkan rezeki, berkat melimpah ruah, rajin-rajin bersedekah. Siapa? Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Tok Abah suka sangat, especially Friday. So hari ni kita banyak bersedekah, ya. Tahniah mereka yang dapat sedekah subuh. Dan jangan berhenti, ya. Apa pun masalah kita dapat, dan sedekah dapat membuka pintu syurga. Sedekah melapangkan kubur, menyejukkan kubur. Sedekah memudahkan kematian. Sedekah selesaikan masalah. Sedekah akan membuka pintu-pintu rezeki. So all the best, guys.
ampun maaf, happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru untuk mereka yang nikah hari ini, esok atau lusa. Selamat pengantin baru. Mudah-mudahan semuanya dapat kehebatan, kecemerlangan dunia dan akhirat ya. Panjang umur, jumpa lagi. Illal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.